Contoh isteri dia ni memang tak dengar cakap. Orang kata jangan pergi sawi piramid, dia pergi juga seorang-seorang pergi main gelonsor isteri dia ni. Ya. Dia dah nasihat awak jangan pergilah main gelonsor seorang. Ajaklah abang sekali kan. Nasihat pergi juga gelonsor. Lepas nasihat tak endah, maka step yang kedua, tinggal di tempat tidur. Jangan tidur kat dia malam-malam. Tidur kat luar, tidur atas cushion kat luar. Boleh? Tak berapa percaya ni, pukul 1 dia dah ketuk pintu masuk balik. Abang tak jadilah tidur kat luar. Tak lain ni. Tapi dalam Quran sebut step kedua, tinggal tempat tidur. Sebab secara psikologinya, orang perempuan kalau suami outstation tak apa, seminggu 2 minggu sebab kerja dia faham ada urusan. Tapi kalau suami yang selalu tidur kat sebelah dia, tiba-tiba malam tersebut suami ada di rumah tapi tak tidur kat dia, dan menunjukkan marah. Ini memberi kesan psikologi ya. Di kalangan isteri yang solehah lah. Tapi ada juga, dia tak tidur kat saya ustaz. Alhamdulillah, dia kat sebelah saya ni bunyi enjin lori dia kuat sangat malam-malam ustaz. Saya pun tak lena, dia tidur kat luar lena saya. Ya. Tapi Quran beritahu begitu. Yang pertama nasihat, yang kedua tinggal tempat tidur. Tinggal dah ustaz, perangai teruk juga. Maka peringkat ketiga boleh pukul, tetapi pukul yang tidak mencederakan. Bukan pukul di muka, jangan pukul tampar kat muka. Pukul tempat yang tidak mencederakan, yang tidak meninggalkan kesan. Pukul kat bumper dia, pukul kat punggung, pukul kat bahu, tapi tidak tinggal kesan. Jangan pukul kat muka. Seorang suami yang dikasihi oleh isteri dia, kalau kasih sayang dia hebat, antara suami isteri, sekali suami dia pukul dia sikit, tunjuk marah, dia akan terkesan sebenarnya. Kalau perempuan itu soleh, lelaki itu perempuan itu solehah, dan wujud kasih sayang akan terkesan. Jadi kita balik pada kaedah ni, hadis yang kata tidak ditanya seorang lelaki bila dia pukul isteri. Yang pertama kita kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang kedua kita kata kalau awak nak guna juga hadis ini, yang dimaksudkan tidak ditanya ialah seorang lelaki yang saleh, yang bertakwa, yang ada muraqabah. Maknanya kalau dia pukul itu bukan kerana marah, tapi kerana agama. Ada sebab. Dan yang ketiga, kita faham pukul ini adalah langkah yang terakhir. Nasihat, tinggal tempat tidur, pukul. Dah pukul dah ustaz, tak berganjak juga, nak buat macam mana? Jangan cerai lagi. Jangan cerai lagi. Cerai ni last sekali. Ugut nak kahwin seorang lagi. Terus jadi baik je kan. Maknanya jangan, kita orang lelaki jangan main-main dengan perkataan cerai. Jangan main-main dengan perkataan talak. Awak keluar dari rumah ni, saya cerai dengan awak. Jangan main perkara macam tu. Jangan, tolong. Lepas tu baru menyesal. Terbongkar. Si suami ada buat kerja tak elok, isteri tahu. Suami kata, awak jangan cerita kat orang saya buat. Kalau awak cerita, jatuh talak. Jangan main-main. Ada yang kes macam tu kan? Orang tanya saya ikut email, ustaz, suami saya suka tengok video lucah, baru ni terkantoi, saya seserempak. Jadi suami saya cakap kalau cerita kat orang jatuh talak. Saya tercerita kat ustaz ni. Jatuh ke tak talak? Allahu akbar. Jangan main, tolong. Jangan main-main dengan talak. Jangan main-main. Kalau boleh jangan fikir pun bab tu. Ustaz tak faham, isteriku gangster. Nasihatlah, nasihat, bimbing, baiki, akan beri kesan pada anak-anak. Sekali lagi, tolong jangan main-main dengan talak. Nak ugut-ugut lain lah, dia jadi ta'liq. Kalau awak buat begini, jatuh talak. Jangan main-main. Bab yang seterusnya, takwa, yakni menjaga diri,
Banyak dah kita ni, bab ikhlas, bab taubat, bab benar, bab muraqabah. Ni kita masuk bab taqwa. Banyak dah. Agak-agaknya bila boleh khatam kitab kita ni? InsyaAllah kita nak khatam kitab ni, InsyaAllah sampai masa ni. Moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dan beri kesihatan untuk kita baca kitab kita dan pelajar sampai habis, insyaAllah. Bab taqwa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini kalau orang lelaki tiap-tiap minggu dengar dalam khutbah Jumaat. Tak sah khutbah kalau tidak kalau tak sebut ittaqullah. Ada sedikit pengumuman. Kereta Proton WQL 8476 lampu tak padam, kan? Proton WQL 8476 lampu tak padam. Nanti tak boleh nak hidup, nak start balik habis bateri kan. Boleh pergi padam jap, tu masuk balik dalam ni, ada makan nanti. Bab taqwa. Bab taqwa, ayat ini kalau orang lelaki dia dengar tiap-tiap minggu pesanan supaya bertakwa. Kita berapa kali Jumaat seminggu? Seminggu 4 kali Jumaat seminggu pula dah. Ni ada satu lagi masuk. Banyaklah pula. Saya keluar telefon nak cari kalkulator, nak kira berapa kali Jumaat sebut setahun. Kipas belakang kurang panas. Dah. Maksimum dah. Maksimum dah. Ada orang hantar mesej bagi tahu kipas tak kuat. Maksimum dah. Kalau kuat lagi terselak kain semua, payah pula. Kita dalam setahun ada berapa kali Jumaat? 50? Maknanya dalam setahun 365 bahagi 7. 365. Betul tak? 365 kan? Bahagi 7. 52. Maknanya dalam setahun ada 52 kali Jumaat. 52 kali ittaqullah. Dah sembahyang Jumaat kan? Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. 52 kali dengar takwa. Itu setahun. Mula sembahyang Jumaat umur berapa? Kita katalah 15 tahun. 15. Sekarang umur berapa? 40. 40 kalau 15 jadi apa? 25. 52 kali 25. Betul tak? 1,300. Tu kalau main Jumaat bermula umur 15, tak tinggal. Sekarang umur 40. 1,000 kali lebih dah. Ni tak masuk khutbah raya puasa. Ni tak masuk khutbah raya haji. Ya Allah. Maknanya dah banyak kali kita dengar pesanan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Menunjukkan pesanan takwa ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Tapi kita bertakwa ke tidak? Macam mana kesungguhan kita untuk bertakwa pada Allah? Kalau tak sebut takwa, tak sah khutbah. Tak ada pesanan takwa. 1,000 kali lebih. Allah, dalam setahun 52 kali. Ustaz, dia tidur waktu khutbah tak? Biasa ittaqullah ni orang tak tidur lagi. Masa ittaqullah tu baru dia awal-awal bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Awal-awal nak tidur. Jadi maknanya pesanan takwa selalu diulang-ulang.
menunjukkan betapa pentingnya takwa. Ustaz, kami orang perempuan tak sembahyang Jumaat. Macam mana Ustaz? Itulah peranan para suami. Yang sembahyang Jumaat, dia kena balik pesan pada isteri pula. Ustaz, saya nak pesan kat isteri pun tadi khutbah Jumaat, isteri perli saya. Oh, abang macam ustaz dah sekarang Kita pula hilang semangat. Abang tu bukan baik sangat nak suruh saya takwa. Duit saya pun abang ambil. Jadi pesanan takwa ni sangat penting. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Suatu hari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar tanya Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar kata, wahai Ubay, apa makna takwa? Lalu Ubay tanya balik Sayyidina Umar, Umar, pernah tak berjalan di suatu malam, jalannya gelap, ada duri banyak, buat macam mana? Sayyidina Umar kata, kalau saya berjalan malam, ada duri gelap, saya akan melangkah dengan penuh hati-hati. Hati-hati. Takut apa? Takut terpijak duri. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, itulah takwa. Maknanya setiap langkah dalam hidup kita, kita cek hati-hati, takut terkena duri dosa. Ada duit lebih, nak masuk pelaburan mana aku nak masuk ni? Takut. Orang yang takwa dia akan jaga. Ada apa ni, nak ambil, orang kata insurans lah, orang kata takaful lah, aku nak ambil yang mana, halal ke tidak, pilih. Setiap langkah begitu hati-hati, takut terkena duri. Nak beli kereta, nak beli rumah, oh nak buat ni, nak cari mana bank, cari mana yang betul-betul Islamik, mana yang ada Islamik, mana. Orang yang bertakwa dia akan jaga. Dia berniaga dalam urus niaga. Nak markup harga, nak ambil daripada supplier, nak jual balik, nak dapat untung rugi, cek. Begitu berhati-hati. Itulah orang yang bertakwa. Dalam apa saja urusan hidup dia, kita kena menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat ni kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu semua dengan sebenar-benar takwa. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah sekuat-kuatmu. Maknanya kamu kena buat sekuat-kuat hati, cuba untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba untuk buat segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kata-kata yang betul sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Berkatalah dengan kata-kata yang betul sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang betul. Setakat tu je. Lepas tu potong. Sesuai dengan apa yang sesungguhnya tu potong. Takwa dan bercakaplah perkara yang betul, yang benar. Ini pesanan. Banyak kita jumpa ayat ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Dia orang beriman, disuruh lagi takwa kepada Allah. Taat perintah, jauhi larangan. Itu makna takwa. Ayat lepas ni ayat yang penting untuk kita faham. Ayat yang paling bawah ni, muka surat 91. Ini penting untuk kita faham. Ini janji Allah kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini orang panggil ayat apa? 1000 lemon. Okey.
Orang Melayu kita panggil ayat 1000 dinar. Wallahu a'lam. Tidak pernah disebut dalam Quran, tidak pernah disebut dalam hadis Nabi yang menamakan ayat ini dengan ayat 1000 dinar. Saya tak tahulah dari mana datang. Dah tanya ustaz-ustaz ramai, dah cari dalam kitab, tak ada pun sebut ayat ni 1000 dinar. Itu yang pertama. Lepas tu orang kita banyak buat frame, tampar kat dalam kedai, buka restoran, tampar kat dalam restoran. Dia ada pejabat, tampar kat kepala ni, manager ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buat bisnes tipu orang, hutang orang tak bayar, niaga kedai makan, ambil ayam tak kira supplier, sembelih ke tidak? Sembelih, tapi orang Islam ke tidak yang sembelih? Cakap wa may yattaqillah, lepas tu buat lo riba, nak bisnes, pasang dalam rumah wa may yattaqillah, anak-anak tak semayang tak peduli. Sebenarnya macam mana cara beramal dengan ayat ni? Kita nak beramal, ada kaedah beramal ayat ni, ada. Tapi sebut 1000 dinar, wallahu alam. Tapi kalau orang yang beramal dengan ayat ni, lebih pada 1000 dinar lagi. Mesin ATM, cek kosong. Kalau orang beramal dengan ayat ni, lebih pada 1000 dinar lagi. Macam mana cara beramal? Macam mana cara beramal? Nak baca berapa kali? Bila nak baca? Cara beramal dengan ayat ni ialah bertakwalah kepada Allah. Sebab ayat ni kata wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, dia akan dijadikan baginya jalan keluar terhadap masalah dia. Nak beramal macam mana? Apa amalan dia? Bertakwa kepada Allah. Itu cara beramal dengan ayat ni. Sebab dia bentuk syarat. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka. Dah nak beramal macam mana? Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Bertakwa pada Allah dalam memilih jodoh, bertakwa pada Allah dalam mencari rezeki, bertakwa pada Allah dalam pilih tempat kerja, bertakwa pada Allah dalam merawat penyakit, bertakwa pada Allah cari penyelesaian pada masalah. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa pada Allah diberi jalan keluar terhadap masalah. Ada orang kena buat kerja, dalam tempat kerja dia, bos kata awak nak kerja kedai saya boleh, tapi awak tak boleh pakai tudung, kena pakai skirt. Bos, saya minta maaf, bos saya orang Islam, saya kena tutup aurat. Nak kerja ke tak nak? Nak kerja buat gitu, tak nak kerja berhenti. Wa may yattaqillah, atas dasar bertakwa pada Allah, tak apa, saya berhenti. Sebab apa? Dia berhenti kerja kerana Allah, Allah akan bagi pada dia, yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar terhadap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Nak dapat job, masuk tender, boleh. Saya bagi job ni kat company awak, tapi awak nak masuk sebut harga tu, bagi tahu dalam masyarakat, awak bayarlah kat saya 15,000. Projek ni 800,000, bagi kat saya 10,000. Rasuah. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa pada Allah, dia kata saya minta maaf tuan, saya tak boleh nak bagi tuan duit apa ni, kan? Tak dapat projek tu, Allah Ta'ala beri rezeki lain. Jadi macam mana cara nak beramal dengan ayat ni? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, orang yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan bagi dia jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi, dan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka. Yang penting apa? Nak beramal, bertakwa pada Allah.